Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 pagi. Gas pemedih mata yang dilepaskan pihak berkuasa punca utama tragedi di Stadium Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur yang mengorbankan 132 nyawa 1 Oktober lalu. Demikian dinyatakan Menteri Kanan Indonesia. Laporan tragedi oleh Jawatankuasa Khas diketuai Menteri Koordinator Politik, Undang-Undang dan Keselamatan Mahfud MD telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Mahfud berkata laporan setebal 124 muka surat yang mengandungi perincian mengenai penemuan dan cadangan itu turut mendapati bahawa Persatuan Bola Sepak Indonesia perlu bertanggungjawab sepenuhnya. Usaha menyampaikan bekalan bantuan kepada penduduk kampung yang terjejas banjir di tengah Thailand terus dilakukan pihak berkuasa tempatan. Air banjir di daerah Bang Ban, wilayah Ayutthaya kini mencecah paras dada, memaksa bantuan dihantar menggunakan bot dari rumah ke rumah. Thailand menyediakan $607 juta untuk bantuan dan pemulihan akibat bencana tersebut. Sekarang bukan masa yang sesuai untuk mengadakan sebarang pilihan raya di Myanmar bagi menyelesaikan krisis politik yang sedang melanda. Demikian dinyatakan Timbalan Penolong Setiausaha Biro Hal Ehwal Asia Timur dan Pasifik Jabatan Negara Amerika Syarikat, Melissa Brown. Beliau menjelaskan tindakan berkenaan hanya akan mencetuskan lebih banyak keganasan di negara yang diperintah junta itu. Brown yang sedang mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia juga berkata Washington akan terus menyokong ASEAN dalam memastikan pelaksanaan konsensus 5 perkara 5 PC untuk menyelesaikan kebuntuan politik di Myanmar. Sementara itu, Brown menyerahkan kepada kerajaan Malaysia untuk membuat keputusan berhubung cadangan menutup Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR di negara ini. Beliau yang berada di Malaysia untuk lawatan rasmi turut memuji tindakan Malaysia menerima ramai pelarian, terutama dalam memastikan mereka mendapat akses pendidikan dan rawatan perubatan. Mengenai hubungan diplomatik Amerika-Malaysia yang telah menjangkau 65 tahun, Brown berkata ikatan itu berakar umbi berdasarkan hubungan rapat antara rakyat, ekonomi dan keselamatan. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyuarakan kebimbangan selepas Parlimen Turkiye meluluskan undang-undang anti berita palsu yang disifatkan menyekat kebebasan bersuara. Bawah undang-undang itu, wartawan dan pengguna media sosial boleh dipenjarakan sehingga 3 tahun kerana menyebarkan berita palsu. Pejabat Hak Asasi Manusia PBB menerusi satu kenyataan menggesa Ankara supaya menghormati sepenuhnya kebebasan bersuara. Jurucakapnya Mata Hurtado berkata bawah Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa, kebebasan bersuara tidak terhad kepada maklumat benar tetapi terpakai kepada maklumat dan semua jenis idea dalam talian dan luar talian. Sementara itu, insiden letupan gas metana di sebuah lombong arang batu di Turkiye mengorbankan 25 pekerja setakat ini. 49 pelombong dilaporkan terperangkap akibat runtuhan susulan letupan. 28 daripadanya dikatakan berjaya merangkak keluar sendiri. Kesemua mereka terperangkap di 2 kawasan berasingan sedalam 300 hingga 350 meter. Pasukan penyelamat masih mencari jika ada mangsa yang masih hidup. Misi Perdana Menteri Britain Liz Truss untuk mencapai ekonomi cukai rendah, gaji tinggi dan pertumbuhan tinggi tetap diteruskan. Beliau bagaimanapun akan mengekalkan rancangan kerajaan terdahulu untuk menaikkan cukai keuntungan syarikat. Truss menyatakannya dalam sidang media ringkas di Downing Street susulan pemecatan Menteri Keuangan Kwasi Kwarteng. Pemecatan itu menjadikan Kwarteng Chancellor Perbendaharaan kedua terpendek tempoh perkhidmatan dalam sejarah Britain. Pergolakan keuangan tercetus selepas beliau mengumumkan bajet mini, memotong cukai pendapatan kelompok berpendapatan tinggi dan merancang membiayai insentif itu melalui pinjaman bernilai berbilion pound.
Lelaki bersenjata yang dipercayai membunuh 5 orang di North Carolina dalam insiden tembakan rambang terbaru di Amerika Syarikat adalah seorang remaja berusia 15 tahun. Suspek dalam keadaan kritikal selepas ditembak polis. Ini disahkan Ketua Polis Raleigh, Estella Patterson. Sekian berita yang disunting oleh Ashrik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.